Buletin Selatan 19 Februari 2015. Trafik perlahan di beberapa laluan lebuh raya. UMNO Pulai tubuh aplikasi WhatsApp Sahabat Niaga Pulai. PPDN KK periksa harga barang di 300 premis. Makmal transformasi PLKN bermula 23 Februari ini. Dan akhir sekali, sindiket pinjaman wang Ahlong tumpas. Salam sejahtera. Aliran trafik di beberapa laluan lebuh raya utara dan selatan di seluruh negara dilaporkan bergerak perlahan sehingga 10.30 pagi ini, sama keadaannya dengan malam tadi. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia berkata di bahagian selatan, trafik perlahan dari Tol Kempas ke Skudai, Senaik Utara ke Kulai Jaya, Sedenak ke Simpang Renggam, Macap ke Aitam menuju Yong Ping dan Putera Mahkota ke Port Dickson. Manakala di bahagian utara pula, menurutnya kenderaan banyak bermula dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, Bukit Lanjan ke Bukit Beruntung, Slim River ke Sungkai, Tapah ke Gopeng dan Ipoh menuju ke Terowong Menora. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi talian bebas tol Plus Line di 1800 880000 dan laman Twitternya. Orang ramai juga boleh menghubungi talian Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1800 887752 serta laman Twitternya seperti yang tertera. Orang ramai dinasihatkan berhati-hati ketika melakukan aktiviti luar pada sebelah petang sempena cuti Tahun Baru Cina hari ini, berikutan perubahan corak tiupan angin serantau. Menurut Pegawai Jabatan Meteorologi Malaysia, Ambon Dindang, negeri-negeri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia, di bahagian Pantai Barat Johor, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka dijangka mengalami cuaca lebih lembap pada sebelah petang. Beliau berkata secara umumnya pada sebelah pagi cuaca di seluruh negara diramalkan baik. Namun pada sebelah petang dijangka mengalami ribut petir, angin kencang dan hujan yang agak serius di beberapa kawasan. Justru beliau menasihatkan orang ramai supaya peka dengan keadaan cuaca yang agak tidak menentu dan dijangka berterusan beberapa hari lagi sehingga Jumaat ini. Sementara itu, penolong pengarah operasi bomba dan penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harul, menasihati orang ramai agar melakukan aktiviti luar di kawasan selamat. Orang ramai juga diminta supaya tidak terlalu gairah merancang percutian ke kawasan perkelahan seperti kawasan sungai dan air terjun. Muhammad Sani juga berharap orang ramai mengamalkan pemanduan selamat serta merancang perjalanan pergi dan balik ke kampung dengan baik bagi mengelakkan sebarang tragedi tidak diingini berikutan perubahan corak tiupan angin serantau itu. Komited dengan pembangunan usahawan di negeri ini, Biro Pembangunan Usahawan UMNO Pulai menubuhkan sebuah rangkaian sosial dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Pengerusinya Datuk Mat Syadib Muhammad berkata, rangkaian dengan nama Sahabat Niaga UMNO Pulai telah ditubuhkan sejak 2 bulan lalu bertujuan membantu serta memudahkan para usahawan melaporkan sebarang aktiviti atau permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Katanya dengan aplikasi berkenaan, ia memudahkan pihaknya memantau serta mengetahui perkembangan terkini para usahawan khususnya di kawasan Parlimen Pulai. Di peringkat bahagian ini kita akan pantau mereka. Sebab tu di sini saya tubuhkan satu-satunya Sahabat Niaga UMNO Pulai, pembangunan usahawan dan IKS UMNO Pulai. Jadi saya lahirkan persahabatan di antara peniaga dengan Biro Pembangunan Usahawan. Tujuannya ialah merapatkan hubungan. Segala masalah mereka boleh pergi ke WhatsApp, mereka boleh tanya melalui WhatsApp dan kita punya page pun kita akan buat lepas ni. Jadi mereka sebelum membuat contohnya sebelum mereka membuat pinjaman contohnya ke PNB ke apa, mereka akan minta pandangan kita dulu. Kita akan memberi tunjuk ajar supaya mereka membuat pinjaman tu tidak sia-sia. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena seminar usahawan di Kompleks Tan Sri Muhammad Rahmat Tampoi, Johor Bahru. Pada seminar tersebut, 5 agensi penting dalam mengembangkan perniagaan para usahawan mengambil bahagian, antaranya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC, Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Seminar yang pertama kali dianjurkan itu turut mendapat kerjasama daripada Pusat Khidmat Parlimen Pulai. Seramai 270 peserta yang terdiri daripada usahawan baru dan yang telah lama berkecimpung dalam perniagaan hadir pada seminar sehari berkenaan.
Para peserta yang ditemui TV Selatan berpendapat seminar berkenaan mampu mendidik mereka menjalankan perniagaan dengan lancar selain berpeluang berurusan dengan agensi yang terlibat. Rasa macam bersemangat, makin ada keyakinan lah. Macam apa-apa tu daripada kita tak tahu, kita boleh tahu, kita cari pengalaman lah. Boleh tanya kawan-kawan yang macam-macam berpengalaman berniaga. Ini antara yang baik kerana dia lebih fokus kepada apa yang usahawan perlu, perlu tahu, seperti orang ramai tak tahu pasal peranan SSM, peranan MyAPO, peranan agensi-agensi kat luar yang boleh menolong usahawan itu sendiri. Bagi saya banyak ilmu saya dapat di sini dan boleh digunakan untuk perniagaan. Apa yang saya dapat daripada seminar saya hari ini, saya rasa saya boleh kembangkan lagi perniagaan saya tu lagi besar, lagi berjaya lah. Saya boleh buka cawangan saya. Lepas tu saya rasa banyak manfaat lah. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN-KK Cawangan Ledang melakukan pemeriksaan harga barang terhadap lebih 300 premis perniagaan di seluruh daerah itu sempena Tahun Baru Cina. Ketua PPDN-KK Cawangan Ledang, Nur Azmi Lazmiza berkata, pemeriksaan itu turut melibatkan Ahli Majlis Daerah Tangkak MDT bagi memastikan peniaga tidak menjual barang terkawal melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Memetik laporan utusan online, pemeriksaan itu bertujuan bagi memastikan peniaga meletakkan tanda harga ke atas semua barang yang dijual dan menggunakan tag merah jambu bagi harga barang terkawal. Mengenai pemeriksaan itu, beliau memberitahu PPDN-KK meninjau harga barang antaranya di Pasar Awam Tangkak, Pasar Awam Bukit Gambir, Pasar Tani Bukit Gambir dan Kedai Rakyat 1 Malaysia selain di Pasar Raya dan kedai milik pemborong. Katanya pada masa sama, 500 buku panduan harga barang Zon Selatan diedarkan kepada peniaga dan orang ramai bagi memastikan mereka mendapat maklumat tentang harga barang apabila cukai barangan dan perkhidmatan GST dilaksanakan nanti. Yang turut serta Ahli Parlimen Ledang Dato' Engineer Hamim Samuri yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang di-Pertua MDT Muhammad Masni Wakiman serta Timbalan Ketua UMNO Bahagian Ledang Dato' Abdul Rahim Talib. Seterusnya kita ke berita tempatan lain. Makmal Transformasi Program Latihan Khidmat Negara PLKN akan diadakan selama 5 minggu bermula 23 Februari hingga 26 Mac ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, makmal yang bertujuan membahas dan merancang pemerkasaan program ini ke tahap yang lebih tinggi itu akan disertai 85 orang pihak berkepentingan mewakili kementerian, agensi kerajaan, pihak swasta, badan bukan kerajaan NGO, penggiat industri, golongan muda, jurulatih, alumni dan operator kem PLKN. Pelaksanaan makmal itu selaras dengan hasrat Perdana Menteri sewaktu bajet 2015 yang mengumumkan strategi pertama dalam Pelan Transformasi Belia Negara iaitu untuk mengkaji semula PLKN dengan satu konsep baru yang menjalinkan keperluan kemahiran dan kenegaraan. Datuk Seri Hishamuddin berkata, walaupun pelaksanaan PLKN ditangguhkan pada tahun ini, ruang itu akan digunakan untuk melatih semula kaki tangan dan jurulatihnya sebagai persiapan untuk melaksanakan transformasi PLKN secara menyeluruh. Beliau berharap makmal itu dapat mencari formula terbaik untuk menjadikan PLKN sebagai satu wadah meningkatkan pelibatan golongan muda tanpa mengira warna kulit dan ideologi politik serta kekal relevan dan bersifat praktikal dengan tuntutan dunia hari ini. Beliau berkata PLKN 2016 akan dilengkapi dengan pengisian yang membolehkan anak muda berhadapan dengan tuntutan dan cabaran dunia hari ini. Pasukan Polis Kulai Jaya berjaya menupaskan sindiket kegiatan pemberi pinjaman wang tanpa lesen Ahlong di sebuah kediaman di Senai, Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Syarif berkata, ia selepas penahanan seorang lelaki berumur 46 tahun dalam satu serbuan baru-baru ini disyaki terlibat dalam sindiket berkenaan. Pada 16 bulan jam 11 malam, pihak polis telah membuat serbuan di sebuah kediaman di Senai, Johor. Tahan satu lelaki berumur 46 tahun terlibat dalam kes dan kita rampas 79 kad ATM pelbagai bank. Takkan satu orang ada 79 kad? Ini dah Superman. Superman pun tak ada kad macam tu. Kan? 71 sampul surat mengenai dokumen-dokumen butir-butir peminjam. Jelaslah. Along
3 buah buku cashbook, sebuah telefon bimbit. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan reman bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberian Pinjaman Wang APPW. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang RM250,000 dan tidak melebihi RM1 juta, penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, Polis Johor turut berjaya menumpaskan satu sindiket samun yang aktif di daerah Johor Bahru Selatan iaitu di Ulu Tiram pada 10 Februari lalu. Datuk Muhammad Mohtar berkata 3 lelaki berjaya ditangkap berumur lingkungan 21 hingga 23 tahun kerana dipercayai terlibat dalam beberapa sindiket samun di daerah tersebut serta memiliki rekod jenayah dadah. Seorang daripada mereka wanted list, terlibat dalam dadah. Because dia ada korelasi di antara dadah dengan jenayah ni. Dan ketiga-tiga ni bila kita cekup, polis akan membuat ujian saringan awal lah. Dan ketiga ni disyaki terlibat dalam dadah jugalah. Positif dadah. Tambah beliau, pihak polis juga berjaya merampas barangan yang disyaki digunakan untuk kegiatan jenayah tersebut. Dengan tertumpasnya kesemua suspek, pihak polis berjaya menyelesaikan 8 kes samun di Johor Bahru Selatan dan sekitar wilayah Iskandar. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan juga sebatan. Kita merampas 3 buah komputer riba pelbagai jenis, 4 buah telefon bimbit, 1 Allen key diubah suai, sebuah motorkar Proton Mira. Semakkan rekod jenayah lampau, salah seorang suspek memiliki rekod jenayah wanted list. Kita percaya menyelesaikan 8 kes lah. Ini siasatan awal. Siasatan awal kerana penjenayah ni, apabila dia tangkap, yang pertama dia cakap saya tak terlibat. Saya orang baik. Takkan ada parang, ada ini. Orang baik. Tapi itu dah jadi lumrah lah. Dalam perkembangan lain, polis sedang mengesan 2 lelaki yang didapati mencurigakan ketika melakukan operasi bersepadu di Taman Johor Jaya 2 10 Februari lalu. Ketika operasi, suspek yang memiliki sepucuk pistol semi-auto bersama kelopak berisi 7 butir peluru berjaya melarikan diri. Terbaru ni pada 10 hari bulan jam 3.35 pagi lah, lebih kurang 3.35 pagi. Semasa polis membuat ops bersepadu di Taman Johor Jaya, kita nampak 2 lelaki menaiki sebuah motosikal dalam keadaan mencurigakan. Apabila polis sampai, dia untuk tujuan pemeriksaan, kita nak tahan dia untuk tujuan pemeriksaan. Seperti biasalah, dah penjenayah, dia melarikan diri lah. Jadi berlaku kejar-mengejar. Bila kejar-mengejar, dia telah mencampakkan yang dipercayai pistol tu lah, yang kita jumpai. Kita telah mengenal pasti siapa mereka. Dan saya ditaklimatkan pagi ni bahawa tangkapan akan dibuat dalam masa terdekat ni lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara hingga 14 tahun dan 6 kali sebatan serta Seksyen 8/A Akta Senjata 1960. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjarakan tidak lebih 7 tahun, denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-dua sekali. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Kami, warga kerja TV Selatan, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Fak Chai.喂，妈妈，你在哪里？我的车坏掉了，我不可以回港蹦，不知道怎么办？OK了，拜。全部人回家了，我怎么去港蹦？OK。kereta saya rosak.
Saya mau balik kampung. Kalau macam tu saya hantarlah. Hah? Boleh, Mek?